Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Mak Yu ucapkan kepada sahabat-sahabat yang berada di media sosial Mak Yu Sahat, sama ada di platform 1 atau platform 2. Okey? Kurang okey ke lighting ni? Mak Yu tengah cuba lah. Ni lampu ni tengah rosak. Siapa tahu betulkan? Mari sini tolong betulkan panjat, tolong betulkan. I tak boleh panjat awak. Nanti kan I panjat jatuh cinta, nanti susah sekejap ya. Okey tak? Nampak tak cahaya ilahi kat situ? Ke mata Mak Yu dah apa dah bega-bega ni, dah tak nampak ni. Itulah pasal ni sekejap okey, sekejap tak okey mata. Tak apalah, yang penting semua saya nak kenalkan diri saya. Nama saya Mak Yu Sahat, dulu bertugas sebagai seorang doktor di Hospital Awam dan kini membantu anda untuk menghiburkan hati anda, memberikan manfaat, kebaikan dalam bidang kesihatan, bagaimana sebagai seorang pesakit. Ya lah, doktor pun sakit juga dik. Macam mana? Okey. Siapa rindu Mak Yu angkat tangan? Ya, Mak Yu cuba buat setting dekat tempat yang berlainan ni. Okey ke okey Mak Yu? Alright, okey lah kan. Nampaklah sikit macam berada dekat kawasan yang lebih tenang gitu. Okey guys, mesti topik hari ni agak panas. Ya, betul-betul. Saya merupakan pesakit kronik brain anxiety yang ada kerosakan kekal di bahagian otak oleh penyakit autoimun saya. Okey, alright. So, saya nak berkongsi dengan awak semua bagaimana cara nak survive. Wah, thank you kepada anda yang siapa tu? Okey, so ada orang bertanya kepada saya apa yang saya lakukan selepas saya tidak menjadi seorang doktor kerana keadaan kesihatan saya tidak mengizinkan saya bertugas di hospital ataupun klinik untuk menjahit luka di tapak kaki anda kerana kecil manis. Tidak. Tetapi saya boleh menjahit luka hati anda. So sweet Mak Yu. Ya, korang tak tahu ke Mak Yu korang so sweet. So, apa yang Mak Yu boleh bikin? Mak Yu cerita kat korang satu benda apa Mak Yu boleh bikin? Sebenarnya dekat realiti dunia ni, pelbagai cerita dan kisah, bagai-bagai ruang dan peluang kalau kita tahu nak buat berniaga secara online dari rumah. Okey, kepada anda yang introvert, tak suka jumpa orang, sangat-sangat banyak aktiviti kita boleh buat dekat rumah. Ya. Awak boleh jadi agent, boleh jadi affiliate kan, boleh jadi content creator, awak boleh jadi apa saja yang memberikan rezeki halal kan, jangan lupa begitu. Dan satu benda yang Mak Yu boleh cadangkan adalah kalau anda suka pasal kewangan, anda boleh menjadi penasihat kewangan. Penasihat kewangan tu pelbagai peringkat ya sayang ya. Kena ambil khusus lah ataupun kena ambil licensing dan lesen. Okey, jangan risau. Lesen tu kau kena buat sampai kau lulus. Tak ada masalah. Contohnya adalah seperti kalau kita Muslim, kita dicadangkan untuk belajar pasal emas. Okey, korang boleh pergi dekat public gold. Alright, satu. Kedua, kita boleh buat yang profesional sebagai takaful advisor. Takaful advisor bermaksud awak membantu rakan-rakan awak pengurusan takaful, pengurusan kewangan mereka. Okey, lepas tu apa boleh? Korang boleh buat unit trust, macam-macam. Apa lagi sayang? Apa lagi ya? Kan macam-macam lah benda tu. Tapi so far kalau yang kita ada komplikasi begini, buat sesuatu yang fleksibel untuk awak. Yang paling penting awak kena cari guru. Cari guru yang macam mana Mak Yu? Okey, sepanjang perjalanan Mak Yu sakit 8 tahun ni, Mak Yu ada beberapa guru yang mengajar Mak Yu berniaga secara online. Iaitu kalau korang pernah kenal Super Daddy, yes, Mak Yu berguru dengan dia juga. Satu, dan kedua, Tuan Irfan Hairi punya tim IKSP. Okey. Untuk nak dapat jumpa mereka ni, kita akan jumpa orang-orang yang pelbagai orang lah kita jumpa kan. Tetapi yang buat paling seronok adalah bila Mak Yu jumpa Mak Yu doa, ya Allah bagi Mak Yu guru-guru yang serasi dengan vibe Mak Yu. Maksudnya Mak Yu nak berniaga tu bukan sekadar keuntungan. Mak Yu nak bantu klien Mak Yu sebab kita ni jiwa doktor, jiwa rakyat.
Kita ni memang jiwa Dr. Siti Asma macam tu, jiwa rakyat sangat kan. Hashtag kan. Kita tengok kan mantan-mantan, bukan mantan lah, macam nak cakap, isteri-isteri Perdana Menteri kita dulu yang doktor-doktor tu kan, dia orang kan jiwa-jiwa rakyat macam tu. Kita ni dah dilatih lah memikir kepentingan orang dulu lah, baru kita fikir pasal benda tu semua. So it's not easy, okay, it's not easy, but you have to learn. Banyak sangat guru kat luar sana, tapi yang Mak Yu boleh cakap, dua grup guru ini membantu Mak Yu secara profesional, macam mana nak asingkan dunia privasi kita, dan kedua, macam mana kita nak utamakan dalam bidang perniagaan kita, dan kenapa kita kena tahu pasal berniaga ni semua, supaya kita dapat income yang lebih, bantu untuk family kita, first of all bantu diri kita, family kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang berada dalam tanggungjawab kita, dan agama, bangsa dan negara. Wah gitu. Okay, macam boring sikit. Ya, macam biasalah. Awak ni sebenarnya kita pergi hospital tahu kita back to back. Alhamdulillah ada je rezeki, ya Allah. Sekarang hari ni berapa bulan sayang? 7 hari bulan. 6 hari Mak Yu keluar tau. First dalam record, Alhamdulillah. Sejak Mak Yu sakit, bulan 11 ni Mak Yu dapat bergerak non-stop selama 6 hari. Almost 1 year lah. Melalui, kalau tidak Mak Yu biasanya macam maksimum buat kerja pun it's like Mak Yu bikin 3 hari ke, lepas tu 1 hari kena rehat, lepas tu kena buat lagi, lepas tu kena rehat. Tapi ni Alhamdulillah Allah bagi Mak Yu rezeki 6 hari Mak Yu keluar all out. So bagi can lah Mak Yu dah 24 jam kan. So petang ni Mak Yu buat live. Okay, berkenaan dengan Mak Yu cakap, Mak Yu pernah juga diterima. Perjalanan ni bukan mudah, tetapi bila kita dapat guru kehidupan yang betul, dia akan tolong bantu kita. Jangan buat 10 benda dalam satu masa kalau benda tu tak berkualiti. Betul kan? So boleh cakap dengan Mak Yu, fokus dengan apa yang awak minat, awak suka dulu, dan cuba upgrade ilmu tu. Kalau live macam ni pun Mak Yu tak boleh bikin, macam mana Mak Yu nak komitmen dengan awak semua, for example kan. Satu. Kedua, Mak Yu pernah macam buat presentation dekat klien, tiba-tiba klien kata, saya tak nak awak sebab awak sakit, saya perlukan orang yang bisnes dengan saya adalah orang-orang yang sihat walafiat kan. Ada orang cakap macam tu tau. Kenapa Mak Yu sangat skema macam ni? Tu menandakan Mak Yu kau tengah tahan sakit. Sebab tu dia cakap, cuba cakap baik macam ni tau. Kan? Dia kata tak nak lah orang sakit ni, nanti kalau saya sakit, awak siapa nak uruskan awak? Sebab tu dalam perniagaan ni, kita cari satu perniagaan yang ada sistem. Okay, walaupun Mak Yu ada perniagaan Mak Yu sendiri, tapi Mak Yu belajar juga jadi ejen untuk Mak Yu tahu lagi sistem. Kenapa? Sebab Mak Yu fikir, esok lusa kalau Mak Yu meninggal, Mak Yu tak ada tim yang besar kan. So Mak Yu tak nak anaknya Mak Yu punya klien, which is if one day I die kan, kalau Mak Yu meninggal, serius lah. Alamak, betul ni? Betul ke? Jangan Mak Yu tersalah tekan guys. Ya Allah. Tak boleh. Tak boleh. Mak Yu tekan apa ni? Tak senonoh. Okay, tak apa. Sambung balik. Apa ke invite tu? Tak apa. Lepas tu kan guys, macam tu. So, masa dulu, kita bekerja, makan gaji, for example, kita akan buat satu benda tu, memang kita fokus lah kat benda tu saja. Tetapi bila ada Mak Yu ada peluang dan ruang, bila Mak Yu jadi ejen, for example, sebab Mak Yu fikir kalau Mak Yu meninggal, along the way Mak Yu pergi dulu, perjalanan korang tahu nak ke mana. Korang tahu nak refer siapa. Sebab tu ada orang kata sakit ni satu musibah, tapi pada yang sama pada Mak Yu, sakit ni menyebabkan Mak Yu dekat dengan pencipta, siapa yang beri kita sakit. Kenapa Tuhan bagi kita sakit kan? Tapi dia bukan tiba-tiba dek. Dia bukan tiba-tiba macam tu. Tak ada. Dia bukan begitu sayang. Jangan. Dia ambil masa lah. Kan? So Mak Yu really appreciate, ataupun Mak Yu very passionate dalam suatu benda, sampaikan tu. Kenapa Mak Yu jadi macam tu? Sebab for example, ada orang kata untung lah, mesti orang buat jadi ejen ni nak untung lebih. Okay, first of all,
First of all, Mak Yu malu dulu nak cakap Mak Yu agent apa-apa. Sebab dunia kita kerja ke hospital, dia bukan pandang kau punya sales. Dia pandang macam, okay, kau boleh buat kerja, patient kau selamat, tak ada, don't do harm, okay, you can move on. Gitu kan? Itu persepsi kita bekerja. Tapi bila kita main masuk dalam bidang perniagaan, dia nampak numbers, berapa sales kita, berapa achievement kita kan, dan sebagainya. So mengambil masa untuk Mak Yu ke fasa tu it's not easy. It's not easy like that. Tetapi bila Mak Yu dapat 2 guru yang best ni, okay, Mak Yu dapat tim IKSB, Irfan Hairi Sendirian Berhad punya tim, terdiri daripada Tuan Irfan Hairi, Tuan Islam, apa tu, Madamiat, Mak Yu dah sebut-sebut ni, Cikgu Imat, lepas tu cikgu siapa ni, Cikgu Izzat, lepas tu Cikgu Jaafar dan beberapa lagi tim kan. Mak Yu boleh tanya mereka anytime secara profesional untuk apa yang Mak Yu dapat blind spot. Semudah apa tu, macam mana nak tekan komputer sehinggalah ke isu hal dalam mahkamah, for example. Sedetail itu mereka membantu. Kemudian bila ada satu lagi tim, Mak Yu berada under super DD team ataupun Tuan Khairul Abdullah yang korang kenal sebagai penulis. Kan, Mak Yu dapat tim dia, dan Mak Yu ada sahabat-sahabat dekat bawah tu seperti Puan Noni, Dr. Wida, Puan Aimi, for example, yang Mak Yu boleh tanya kan. So bila kita ada rakan-rakan yang macam tu kan, dia buat macam Mak Yu kata, okay, tak apa, kita together, Mak Yu buat bikin lagi. Sebab tu bila Mak Yu kongsikan ilmu ni, bukanlah sebab macam, oh, kau paling hebat, kau boleh menguasai dunia ni. Tak ada. Sedetail itu jika I nak membantu klien I. Sebab bila Mak Yu dah meninggal, Mak Yu nak korang dapat manfaat dan berkah. Kenapa guys? Sebab satu benda tau, Mak Yu pernah ketika Mak Yu sakit kronik brain SLE. Sakit SLE berkaitan dengan buah pinggang memang dapat covered dalam mana-mana caruman polisi insurans ataupun sijil takaful anda. Memang boleh cover. Tetapi bila Mak Yu sakit Mak Yu melibatkan permanent disability, total permanent disability, kecacatan kekal, dan organ yang terlibat adalah brain, adalah saraf dan otak. Benda itu tidak di-cover dalam mana-mana polisi. Kau ingat Mak dapat ke kepentingan dalam benda ni? Mak tak ada, sebab Mak pernah tidak tahu ke mana arah punca ataupun penerangan. Sebab tu Mak Yu rasa sangat-sangat okey. Awak nak suatu benda pada Mak Yu akan cerita A sampai Z. Kalau awak setuju, continue. Jika tidak, jika awak sakit, Mak Yu boleh beritahu awak kena pergi hospital ini. Sebab kita dah pernah rasa, Dik. Ada orang yang jenis macam tak perlu pun kita nak explain, dia tak suka pun. Dia kata, kau siapa? Tapi Mak Yu kau ni perasaan mak-mak dia terlebih. Bila perasaan mak-mak dia terlebih, dia akan bercerita benda yang dia dah lalui. Sebab dia tahu setiap RM1 kita dapat, $1 dapat, is not easy. Nana, kalau kau sakit, kau cuti sakit tapi kau kena kerja juga sebab kau tak ada income. Bukan mudah. Kan, sebab bila kita dah rasa dah sakit tu, Mak Yu betul-betul nak tolong lah. Sebab tu Mak Yu takkan kedekut untuk ceritakan kat korang apa yang perlu korang pergi next step. Ada je sahabat-sahabat Mak Yu yang kalau dia sakit, Mak Yu cakap dengan dia, okay, dengan awak pergi klinik. Kalau okay, awak ada duit lebih, awak pergi klinik yang awak selesa. Okay, kalau awak tak ada duit lebih, awak pergi klinik kesihatan. Tapi kena sebab Mak Yu pun pergi klinik kerajaan. Sebab sakit Mak Yu bila satu level, kita kena dapatkan rawatan daripada hospital kerajaan. Ya, kalau kita dah satu level yang kritikal. Ya, melainkan kita ada duit yang sangat banyak, kan, kita boleh masuk hospital private lah, di bawah satu bumbung everything tu. Tapi Mak Yu tahu Mak Yu punya kekurangan, Mak Yu pergi hospital kerajaan. Tapi Mak Yu kena tunggu juga. Tak kira lah aku ni doktor ke ex-doktor, sakit pun kena beratur. So kita kena ada kesabaran kat situ. So ada tak orang cerita benda macam tu? Tidak, sebab tu Mak Yu cerita ini reality. Ini reality dan anda boleh buat pilihan. So instead of dulu Mak Yu malu, Mak Yu mengambil masa beberapa tahun untuk rasa malu tu. Lepas tu bila keadaan tu berlaku, Mak Yu cakap ke guru-guru, Mak Yu pesan, tak boleh babe, kau kena tolong orang babe. Kau kena tolong orang cerita pengalaman kau yang reality, bukan macam mana tau. Biasanya ini reality lah kalau kita kat hospital kan, ada orang sakit,
Allah hadirkan orang-orang yang berhampiran dengannya. Tetapi Mak Yu, Allah uji. Mak Yu hidup hampir 90% kehidupan Mak Yu sendirian ketika Mak Yu sakit. Kenapa? Sebab Mak Yu tak suka bingit. Mak Yu tak suka nak explain ke orang macam, aku sakit, tolong bawa aku ke sana, tolong bawa aku ke sini. Mak Yu tak boleh. Mak Yu tak boleh bikin macam tu. Itu bukan perangai Mak Yu lah. Itu kelemahan. Tapi dalam masa yang sama, instead of sepatutnya kita boleh sihat dengan cepat, dia ambil masa yang lama lah untuk nak baik. Pada anda yang sebab tu bila wujudnya Mak Yu Sihat platform ni, bukan kami nak membantu anda macam awak kena buat A, B, C, D. Tidak. Biasanya seperti korang tengok Mak Yu punya posting yang sebelum tu, Mak Yu akan cakap, first of all, Mak Yu akan tahu perwatakan dulu, tahu asal usul dia, ataupun sedikit lah berkenaan dengan diri dia. Adakah dia manusia yang perlu diberi kasih sayang dulu, adakah dia perlu didengar dahulu, ataupun sakit dia disebabkan stres-stres benda-benda yang lain. Kita kena tahu basic tu dulu, barulah kita bantu accordingly. Perjalanan tu jauh lah. Sebab tu siapa nak jadi tim Mak Yu akan ayus kan, sahabat-sahabat Mak Yu lain kan. Kita akan bantu orang macam mana ya. Kita akan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mak Yu akan sangat teliti. Pada Mak Yu quality tu penting. Macam tu. So memanglah kadang-kadang kalau kau rasa malu, memang ada je orang yang macam fikir, alah saya nak orang yang sihat. Tapi kadang-kadang orang rasa bagaimana peluang dan peluang kalau awak diberikan hikmat daripada orang yang dah lalui. Perasaan tu lebih best. Yes. Mak Yu sangat lemau ke lembut, aku pun tak tahulah weh. Sekarang buat apa ni? Macam tu. Memanglah kena ada fasa lah guys. Adalah masa tu korang kenalah macam hadapi dia kan. Allah akan bagi orang-orang yang baik untuk apa ni, berada dalam circle anda. Kalau korang rasa macam korang nak tahu lebih lanjut kan, korang rasa macam Mak Yu seronok lah, Mak Yu nak tahulah, nak pergilah kelas yang Mak Yu pergi tu kan, boleh PM Mak Yu, nanti Mak Yu bantu. Mak Yu bantu. Itu salah satulah. Ataupun kedua macam Mak Yu rasa macam selain daripada dengar Mak Yu popeng macam ni kan, nak jadi geng Mak Yu, lagi I suka dek, I suka sangat dek. Suka now tu Mak Yu. Kan. Ya aku tak tahu lah Mak Yu dah kemas tau. Dah kemas sangat-sangat tau. Tapi kan tadi macam Mak Yu rehat sekejap, Mak Yu terlelap tadi kan. Bila kita tak sihat ni terlelap sekejap kan. Ni aku lemau sikit ni. Lepas tu Mak Yu bau busuk sangat babe. Aku tak tahu bau apa tu babe. Ya Allah ya Tuhan ku, nak rasa kata tak tahulah ni. Sekejap lagi memang nak mencari dah ni bau apa ni. Tapi bila bangun tak ada pula, bila tidur ada bau. Seram lah bau busuk ni. Ya Allah, kita tak boleh. Buat tu kita terpaksa pakai Deka sentiasa. Deka ni adalah Turkish Rose dan Peppermint punya essential oil. Boleh dapatkan daripada kami dengan harga RM25 saja. Harga sebenar adalah RM89. Kenapa harga dia turun? Kerana kualiti stiker dia kurang sikit lah babe. Gitu. So itulah cerita dia. Guys InsyaAllah esok nanti Mak Yu dah okey sikit. Nanti kita akan buat live dengan lebih bersemangat gitu. So yes, janganlah kita kutuk orang tu punya rezeki macam mana dek. Perjalanan orang lain-lain. Lain-lain. Cuba Mak Yu ni sebab dulu kita tak tahu. Kadang-kadang macam Mak Yu rasa macam bila kita duit, kita pergi jumpa orang ejen lain, tolong uruskan gitu. Tapi bila suatu berlaku penyakit kita, Tuhan uji lain sikit daripada biasa. Perjalanan tu sangat jauh. So Mak Yu tak tahu pasal lapse tu apa, bayar lambat tu apa. Lepas tu Mak Yu tak tahu macam mana nak claim. Lama-lama tak boleh claim. So untuk akan datang, kalau orang kata macam you lah kau untung lah untuk keuntungan, bergantung pada niat lah sebenarnya. For example, benda-benda macam ni, pengurusan yang macam ni, dia membantu memudahkan kita nanti. Kalau salah satu punca stress tu kita dapat cover, kita dapat handle kan, lagi cepatlah proses pemulihan tu kan. Itu je sebenarnya. So mungkin niat Mak Yu sebab Mak Yu nak betul-betul nak tolong orang. Sebab aku tak nak orang rasa macam aku. Instead of korang terpaksa melalui fasa kehidupan sedih konon 8 tahun ni, korang boleh lalui dalam masa 8 bulan atau 6 bulan. Ataupun yang paling maksimum kita punya dalam track record is 10 weeks, 10 minggu je. Bukanlah tiba-tiba dia sihat, tetapi bila dia ada semangat, dia tahu ke mana arah dia kena pergi, dia punya proses pemulihan lebih baik. Yes. Kalau korang nak jumpa Mak Yu, tiba-tiba Mak Yu saya nak ubat magic, memang Mak tak bagi ubat. Panadol pun Mak tak prescribe, okay? No.
mak you akan tanya dulu, jadi pendengar kan. Dan rupa-rupanya kelemahan saya adalah kelebihan saya yang Tuhan berikan kan. Kalau I dulu kat hospital 24 jam macam tu, you nak cakap pun masa is timing is paid. Gitu. Yang ini kau ada tiap hari 30 minit mak you cerita. So sekarang ni anda pilih ejen yang serasi dengan anda. Lepas tu janganlah tapi jangan risau, rezeki Allah akan bagi orang yang serasi dengan kita. Yang paling penting macam tu, ingat. Tak kisah mak dulu jadi ejen buku kanak-kanak, start dulu dek. Mak ajar matematik, orang panggil mak dulu Mama Deka. Kan sekarang anak murid mak you daripada yang kecil-kecil tu kan dah masuk sekolah menengah dah. Besar-besar dah dia orang kan. Kalau jumpa kan Mama Deka, dia orang confuse. Panggil mak you ke Mama Deka? Mama Deka ke mak you kan? Bagi mak je lah. Kan mak you je lah. Macam tu kan. So bila mak you dah macam okey lah, sayang juga. Sebab dua tim guru mak you yang besar ni, mereka cakap sayang kau punya product knowledge, kau punya medical tu ada, pengalaman tu ada you. So masuk dekat satu bidang yang mak you boleh cerita benda ni tanpa mak you memaksa otak mak you berperah-perah. Mak you tak payah nak bikin cerita, sebab cerita tu mak you dah laluinya kan. So macam mana nak bantu in the terms of pengurusan mereka. So janganlah kau rasa rendah diri dengan apa yang kau jadi ejen. Jadi rezeki tu halal. Kita bukan buat benda-benda yang bukan-bukan. Okay, tak apa, orang akan suka dan orang tak suka. Tapi mak you teringat tadi satu, mak you dengar podcast lah, dia cakap satu benda, orang yang baik ni dia kata, saya takut kalau bila saya buat satu benda saya tak ada ujian. Adakah itu tanda Tuhan terima ke tidak saya punya perjuangan? Kan? Lepas tu mak kata, betul juga. Kadang-kadang kita kena ada pujian dan ujian yang selari untuk kita ada semangat nak improve dan kita memperbaiki diri. Kadang-kadang kita rasa macam orang tu marah kita, ataupun orang tu buat kita, orang tu menzalimi kita, orang tu mungkin salah. Tetapi sebenarnya tidak. Orang itu mungkin tak satu vibe dengan kita sebab kita nak berubah. Mungkin Tuhan jauhkan seketika dengan orang-orang sebegitu supaya kita dapat jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Bukan kerana kita nak judge orang, orang tu salah, orang tu dosa, orang tu yang paling, aku tak boleh orang begitu. Tak ada manusia sempurna. Dan kalau boleh jaga percakapan tu. Kadang-kadang benda tu sebenarnya awak nak cakap benda benar untuk seseorang. Tapi kalau orang tu pandang balik awak punya cakap ataupun perwatakan awak begitu pada seseorang yang awak judge, orang tu akan berfikir, dan tak, aku pun kau judge macam gitu kan. Mungkin. Tapi kalau orang tu semakin lama dia ingat Tuhan, kita ni ejen Tuhan lah sebenarnya dik. Apa yang kita buat, walaupun kita bekerja dengan orang kan, ataupun orang rasa kita ada bos dan sebagainya, sebenarnya kita buat marketing untuk Tuhan sebenarnya, untuk diri kita. Untuk Tuhan tak perlukan semua benda ni, tapi Tuhan nak tengok tanggungjawab kita sebagai manusia. Kita ni ejen Tuhan. Sesimpel-simpel kita buat. Dan kita pandanglah mak you cakap ni bukanlah sebab mak you yang cakap. Tuhan yang izinkan mak you cakap begini. Sesopan-sopan begini mak kau hari ni dek. Kan? Macam tu kan. Macam tu kita pandang di sebalik. Dan bila kita pandang sesuatu yang berlaku kat kita tu, kita pandang kita yang refleks diri kita, itu tanda salah satunya yang mak you dengar daripada guru mak you cakap adalah di mana Allah tengah sayang kita. Sebab kita pandang, aku yang membenarkan diri aku dizalimi, aku yang membenarkan orang tidak menghormati waktu aku. For example, macam tiba-tiba telefon, aku kat bawah, jom turun. Ada waktu seronok surprise macam tu. Tapi kalau macam engkau dah ada kat tempat tu baru kau panggil aku ni untuk mengisi tempat kekosongan kau je ke? Tak boleh respect. Tak boleh buat appointment satu hari awal atau 2-3 jam awal. Tolong respect waktu orang. Tapi kalau waktu ketika dahulu mungkin kita okey, orang pun kita membenarkan orang lain kita begitu. Tetapi kalau kita tahu cakap, please respect my time, at least one day, satu hari sebelum beritahu. Jangan nak terjah-terjah gitu kan. For example kan. Macam tu. Supaya biar kita yang set boundaries tu lah. So it's okay. Sama-sama. Mak you pun sampaikan apa yang guru mak you ajar. Bukanlah sebab aku dipadai tak ada dek. Aku kadang-kadang dengar balik live aku ni dek. Kan mak you dengar live mak you ni balik. Sebab nanti mak you fikir macam ni ya Allah macam ni ya Allah lagilah kan. Kau ingat senang ke nak jadi trainer kan, nak mengajar orang je? Tak ada lah. Trainer tu bukan mengajar orang. Trainer tu melatih kelebihan awak untuk menjadi seseorang. Gitu deh. Kan. Itu je lah.
Okay, yang baik semua daripada Tuhan yang keluar daripada Mak Ayu sendiri. Mak Ayu harap perkongsian hari ini bermanfaat. Jom kita ready untuk ready apa sayang? Ready apa ya? Kita ready lah untuk nak maghrib kan. Macam tu lah, tu je lah. Mak Ayu kenapa Mak Ayu ngantuk-ngantuk? Ini menunjukkan perjuangan. Walaupun saya ni sakit, kadang-kadang saya on tak on kan. Jangan risau, kita ada team. Kalau Mak Ayu meninggal dunia dalam perjalanan ni, korang berada dalam satu sistem yang korang boleh buat secara online. Gitu satu. Kedua, apa nama ni, Mak Ayu nak satu benda, sesuatu yang kalau korang memang direct approach dengan Mak Ayu direct approach dengan korang. Mak Ayu nak educate first. Korang tahu, oh begini rupanya ceritanya, begini perjalanan A, perjalanan B, perjalanan C. Mak Ayu bukan sekadar kambingku. Kepada klien-klien Mak Ayu yang lama-lama dulu, Mak Ayu minta maaf kalau Mak Ayu apa tu tidak dapat memberikan khidmat yang lebih terbaik. Cuma InsyaAllah kalau ada kekurangan, korang boleh PM Mak Ayu. Mak Ayu akan cuba perbaiki. Okay, itu yang paling penting kan. Lepas tu yang akan datang ni, selepas Mak Ayu demo, Mak Ayu dah amalkan, mudah-mudahan Mak Ayu dapat memberikan servis yang terbaik kepada anda, supaya kita sama-sama dapat manfaat dalam setiap sen, setiap dolar, setiap ringgit yang kita keluarkan untuk lebih berkah. Itu saja sayang. Dah lah. Serius pula. Mak Ayu nak nyanyi, boleh tak? Alah, apa kata lokong nak nyanyi tak sesuai lah. Tapi macam nak nyanyi, tak apalah. Jaga lebih baik, okay? Alright. So, jadi rezeki kita halal. Kita doa Tuhan akan temukan orang yang ngam dengan kita, serasi dengan kita, supaya kita sama-sama dapat keberkahan dalam perjuangan kita. Okay? Jangan sedih-sedih. Jangan sedih-sedih. Okay, rezeki kita Tuhan bagi, ada sebab. Dan yang paling penting kita usaha je. Usaha je sayang. Okay? Bye-bye. Assalamualaikum. Follow lah Mak Ayu Sahat di mana-mana platform. Mak Ayu Sahat tau. MAYUSAHAT. Mak Ayu tu apa? Mak Ayu Sahat. Gitu. Mudah-mudahan aku sihat. Bye-bye guys. Assalamualaikum.